Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, unit 3.1 keseimbangan alam semula jadi, sains tingkatan 5. Keseimbangan alam. Keseimbangan alam merujuk kepada keadaan semua sumber yang diperlukan untuk kesinambungan hidup supaya dapat dibekalkan secara berterusan melalui interaksi yang berlaku dalam alam semula jadi. Interaksi ini berlaku antara organisma atau antara organisma dengan persekitaran. Interaksi sebegini memastikan sumber alam dapat dikitar untuk kegunaan berterusan. Antara kitar semula jadi yang penting ialah kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar air. Kita akan lihat kitar yang pertama iaitu kitar nitrogen. Gas nitrogen yang terdapat di atmosfera boleh ditukarkan dalam bentuk ion nitrat di dalam tanah melalui tindakan kilat dan juga proses pengikatan nitrogen. Selain daripada itu, protein yang terdapat dalam tumbuhan dan haiwan boleh ditukarkan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Sebatian ion amonium ini boleh ditukarkan kepada ion nitrat melalui proses penitritan. Dan akhir sekali, ion nitrat ini boleh dikembalikan dalam bentuk gas nitrogen ke atmosfera melalui proses pendinitritan. Bagi memudahkan pemahaman pelajar, cikgu telah ringkaskan proses dan mikroorganisma yang terlibat dalam kitar nitrogen tadi. Tindak balas yang pertama, bagaimanakah gas nitrogen boleh ditukarkan kepada ion nitrat? Ianya boleh berlaku melalui dua proses, iaitu satu melalui tindakan kilat, di mana gas nitrogen yang terdapat di udara boleh dioksidakan dan apabila ianya melarut di dalam air, ianya akan ditukarkan dalam bentuk ion nitrat. Dan tiada mikroorganisma yang terlibat dalam tindakan kilat. Yang kedua, proses pengikatan nitrogen di mana gas nitrogen yang berada di udara boleh ditukarkan oleh ion nitrat oleh bakteria pengikat nitrogen yang terdapat dalam tumbuhan jenis kekacang. Seterusnya, tumbuhan dan haiwan yang mati boleh membantu untuk menukarkan protein yang terdapat dalam tumbuhan dan haiwan yang mati kepada sebatian amonium melalui proses penguraian dibantu oleh bakteria pengurai. Sebatian amonium ini pula boleh ditukarkan kepada ion nitrat melalui proses penitritan dan dibantu oleh bakteria penitritan. Akhir sekali, ion nitrat kembali dalam bentuk gas nitrogen di atmosfera melalui proses pendinitritan dan dibantu oleh bakteria pendinitritan. Seterusnya kita akan lihat tentang kitar karbon. Gas karbon dioksida yang terdapat di atmosfera akan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Dan
gas oksigen yang dibebaskan melalui proses fotosintesis ini akan digunakan oleh haiwan ataupun manusia untuk proses respirasi, dan respirasi yang berlaku pada tumbuhan dan haiwan juga boleh membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Selain daripada itu, proses penguraian tumbuhan ataupun haiwan yang mati juga membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Dan akhir sekali, proses pembakaran bahan api juga membantu mengekalkan kandungan gas karbon dioksida di atmosfera. Seterusnya, kitar air. Air yang terdapat di awan akan turun ke bumi melalui hujan. Air yang mengalir di permukaan bumi akan kembali ke awan melalui proses transpirasi, proses sejatan dan juga proses respirasi. Makanan. Siratan makanan adalah sangat penting untuk mengekalkan keseimbangan alam. Selain daripada 3 kitar semula jadi yang kita bincangkan, kita akan lihat satu contoh siratan makanan. Okey, siratan makanan ini bermula dengan sebatang pokok yang mempunyai buah. Buah ini dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Dan akhir sekali, burung dimakan oleh helang. Seterusnya, buah tersebut juga boleh dimakan oleh tupai. Dan tupai dimakan oleh ular. Ular juga boleh memakan burung dan helang boleh memakan ular. Gabungan beberapa rantai makanan membentuk siratan makanan. Rantai makanan. Daripada contoh siratan makanan tadi, kita boleh membentuk 2 rantai makanan. Satu contoh rantai makanan, buah dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh helang. Buah yang terdapat pada pokok dikenali sebagai pengeluar kerana ianya boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ulat dikenali sebagai pengguna prima, burung dikenali sebagai pengguna sekunder dan helang dikenali sebagai pengguna tertib. Tenaga dipindahkan di dalam rantai makanan ini daripada pengeluar ke pengguna tertiap. Dan dalam rantai makanan ini juga, bilangan organisma akan berkurang dan dalam masa yang sama, saiz organisma akan semakin meningkat. Apakah peranan siratan makanan dalam keseimbangan alam? Siratan makanan membekalkan tenaga kepada organisma bagi menjalankan pelbagai fungsi badan. Sekiranya populasi sesuatu organisma di dalam satu rantai makanan terganggu disebabkan oleh bencana alam, penyakit atau faktor-faktor lain, maka pengaliran tenaga dalam siratan makanan akan terjejas dan mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Antara contoh-contoh bencana alam yang boleh mengganggu keseimbangan alam adalah banjir, kemarau, letupan gunung berapi, tsunami, gempa bumi,
kebakaran hutan, taufan dan sebagainya. Apakah kesan bencana alam terhadap keseimbangan alam? Ianya boleh meragut nyawa hidupan, memusnahkan habitat, menjejaskan bilangan populasi dalam sesuatu ekosistem, mengganggu kitar semula jadi sumber, masalah kekurangan makanan dan menjejaskan kitar karbon, kitar nitrogen dan air. Cara-cara yang kita boleh lakukan untuk mengekalkan keseimbangan alam adalah dengan mengawal masalah pencemaran, memelihara dan memulihara alam, menggunakan sumber alam secara efektif dan mengurangkan pemusnahan hutan dan kerosakan habitat. Itu saja untuk unit 3.1. Sekian, terima kasih.